Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Allahyarhamah Nur Razita Abdul Talib, 38 tahun, adalah anak kedua daripada 5 beradik berasal dari Kampung Baru, Air Hitam Labu, Kampar, Perak dan telah berumah tangga dengan suaminya Irwan Kamarudin, 38 tahun yang bekerja sebagai pemandu peribadi. Pasangan itu mempunyai sepasang anak iaitu Nur Nisa Nabila, 13 tahun dan Muhammad Hazimi, 9 tahun. Allahyarhamah Nur Razita adalah seorang pegawai M-Bank di Cawangan Subang Jaya dan sudah 16 tahun bekerja di bank itu. Pastinya Allahyarhamah sudah biasa dan selesa dengan tugasnya sepanjang bekerja selama belasan tahun. Sudah pasti Allahyarhamah juga tidak menduga perkara sebegini akan terjadi kepada dirinya. Bahkan setiap pekerja di cawangan tersebut tidak akan sesekali menyangka tragedi ini akan menimpa rakan sekerja mereka. Sementara itu, pengurus bank berkenaan berkata kejadian ini pertama kali berlaku di bank berkenaan. Arwah merupakan seorang pekerja yang rajin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan penting seperti khidmat pelanggan. Tragedi itu berlaku pada 23 Oktober 2013 di mana Allahyarhamah Nur Razita telah meninggal dunia di tempat kejadian setelah ditembak oleh seorang pengawal keselamatan yang bekerja di bank yang sama tempat mangsa bekerja iaitu M-Bank di Cawangan Subang Jaya. Mangsa telah ditembak di kepala oleh pengawal keselamatan yang bersenjata semasa membuka pintu bilik kebal. Suspek menembak muka mangsa dengan menggunakan pump gun dan mangsa rebah menemui ajal di situ juga. Suspek kemudian memaksa rakan sekerja mangsa memasukkan wang tunai sejumlah RM450,000 ke dalam sebuah beg sebelum melarikan diri dengan menaiki sebuah motosikal. Timbalan Ketua Polis Selangor, Datuk Abdul Rahim Jaafar berkata ketika kejadian terdapat 5 orang pekerja dalam bank termasuk suspek dan ketika kejadian mangsa sedang bertugas bersama 4 lagi rakan sekerja wanita. Menurut Abdul Rahim, suspek sebenarnya bertugas di bank lain namun pada hari itu dia menggantikan pengawal keselamatan bank itu yang tidak datang bekerja. Kedua-dua mereka di bawah syarikat keselamatan yang sama iaitu Kawalan Prima Sendirian Berhad. Selepas kejadian ini, Kementerian Dalam Negeri KDN telah menarik balik lesen beroperasi syarikat keselamatan tersebut. Difahamkan suspek yang menggunakan nama Ardi Hamzah, 37 tahun, tidak mempunyai rekod jenayah dan pernah beberapa kali bertugas di bank itu menggantikan pengawal keselamatan lain. Namun hasil siasatan pihak polis mendapati kad pengenalan yang digunakan suspek tidak wujud dan bermakna ianya adalah kad pengenalan palsu. Abdul Rahim berkata rakaman kamera litar tertutup CCTV menunjukkan suspek melakukan jenayah tanpa memakai topeng muka dan melarikan diri menerusi pintu hadapan. Kejadian ini amat mengejutkan rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi keluarga mangsa dan yang paling rapat adalah suaminya Irwan Kamarudin. Irwan bersama 2 anaknya Nur Nisa Nabilah, Muhammad Hazimi serta saudara maranya hadir di bilik mayat Hospital Serdang untuk pengecaman mayat isterinya. Suasana pilu menyelubungi bilik mayat itu dengan Irwan cuba ditenangkan anggota keluarganya sambil menangis setelah beliau membuat pengecaman jenazah isterinya. Malah mereka menunggu sehingga 2 petang sehingga laporan bedah siasat selesai dijalankan dan menuntut jenazah untuk dikebumikan. Jenazah Nur Razita Abdul Talib selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Air Hitam Labu, Tronoh Mines kira-kira jam 7.30 malam 24 Oktober. Jenazah tiba di rumah keluarganya kira-kira pukul 6.55 petang dan memberi peluang kepada ahli keluarga dan penduduk kampung menziarahi jenazah sebelum dibawa ke tanah perkuburan 20 minit kemudian. Pada waktu itu, gambar dan rakaman video kejadian tersebut tersebar dengan meluas di internet tanpa sekatan yang mana mengejutkan ramai pihak. Sehinggakan suami mangsa Irwan terpaksa tampil ke media untuk merayu agar gambar isterinya tidak lagi disebarkan secara meluas di internet. Irwan berkata, tindakan pihak-pihak tertentu yang menyebarkan beberapa keping gambar sekitar kematian isterinya menerusi laman-laman sosial bukan sahaja tidak menghormati sensitiviti, malah menambah kesedihan beliau sekeluarga.
Beliau meminta jasa baik pihak-pihak yang menyebarkan gambar isterinya supaya mengeluarkannya kerana ia hanya menambahkan keperitan mereka sekeluarga yang sedang bersedih. Sementara itu, pihak polis mendapat tekanan dari orang awam untuk menangkap si pelaku tragedi kejam ini yang masih bebas selepas kejadian dan genap 19 hari selepas kejadian, iaitu pada 10 November 2013. Penjenayah itu berjaya diberkas oleh pasukan cantas khas Polis Diraja Malaysia PDRM di Kampung Belungkur, Kota Tinggi Johor pada jam kira-kira 7 pagi. Kampung Belungkur ini berhampiran dengan pesisir pantai Kota Tinggi. Sudah dekat untuk suspek ini memboloskan diri untuk lari ke Indonesia, negara asalnya. Orang ramai mengucapkan syabas pada PDRM dan juga rakyat Malaysia yang tidak henti-henti menyalurkan maklumat sehingga tertangkapnya penjenayah yang kejam ini. Penjenayah itu kemudian direman 7 hari bermula jam 3.30 petang pada 10 November 2013 di Mahkamah Session Petaling Jaya. Pada 19 November 2013, tertuduh telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Petaling Jaya atas dakwaan membunuh. Lelaki warga Indonesia yang bernama Laode Ardi Rasila itu didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Tertuduh yang berusia 36 tahun itu turut didakwa atas pertuduhan kedua di bawah Seksyen 30 Akta Senjata Api 1971 yang membawa hukuman gantung sampai mati walaupun orang yang ditembak tidak tercedera. Tertuduh mengangguk kepalanya apabila ditanya jika dia memahami tuduhan terhadapnya. Tiada pengakuan direkodkan dari lelaki yang berasal dari Sulawesi itu. Dia juga tidak diwakili oleh peguam semasa pendakwaan dilakukan. Hakim kemudiannya memerintahkan kedua-dua kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam serta-merta selepas membenarkan permohonan pihak pendakwaan. Pada 14 Ogos 2014, Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas bekas pengawal keselamatan M-Bank Laode Ardi Rasila selepas didapati bersalah membunuh pegawai bank Norazita Abu Talib. Hakim Datuk Akhtar Tahir membuat keputusan tersebut terhadap lelaki itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya menimbulkan keraguan yang munasabah. Lelaki berusia 37 tahun itu turut dijatuhi hukuman mati atas tuduhan melakukan rompakan dengan menggunakan senjata api. Seramai 24 saksi pendakwaan dan 1 saksi pembelaan dipanggil untuk memberi keterangan sepanjang prosiding itu berlangsung sejak 24 Jun 2014. Pendakwaan diwakili oleh Ketua Pendakwa Negeri Muhammad Azhari Harun dan Timbalan Pendakwa Raya Ashraf Mat Kamal. Pada 29 Julai 2015, Mahkamah Rayuan Putrajaya mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas bekas pengawal keselamatan itu selepas didapati bersalah membunuh pegawai bank pada tahun 2013. Keputusan itu diputuskan panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Aziah Ali. Pada 29 Februari 2016, Laode Ardi Rasila sekali lagi gagal dalam rayuan di Mahkamah Persekutuan untuk mengetepikan sabitan dan hukuman mati bagi kesalahan membunuh Allahyarhamah Norazita Abu Talib. Panel 5 hakim diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Mat Raus Sharif sebulat suara menolak rayuan Laode Ardi Rasila terhadap sabitan dan hukuman mati bagi kesalahan membunuh itu. Panel hakim turut menolak rayuan warga Indonesia berumur 39 tahun itu terhadap sabitan dan hukuman mati bagi satu lagi pertuduhan mengikut Akta Senjata Api, iaitu penalti lebih berat 1971 kerana melakukan rompakan dan sengaja melepaskan tembakan dengan senapang patah. Laode yang memakai pakaian penjara warna putih merah kelihatan tenang semasa mahkamah menyampaikan keputusan itu. Hakim Raus berkata, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan telah meneliti pembelaan Laode dan Mahkamah Persekutuan tidak mempunyai sebarang alasan untuk membuat keputusan sebaliknya. Peguam Goi Son Seng yang mewakili Laode sebelum itu berhujah anak guamnya bukan melepaskan tembakan itu secara sengaja tetapi mengacukan senapang itu untuk menarik perhatian Norazita dan rakan setugasnya untuk memberitahu mereka yang dia akan merompak bank itu.
Ketika dua wanita itu sedang meletakkan wang ke dalam bilik kebal, tertuduh berada dalam keadaan resah. Dia sangat gelisah. Tertuduh hanya acukan senapang itu dan tidak tahu apa yang berlaku selepas itu. Goy berkata, Laude memang berniat untuk merompak tetapi tidak berniat untuk menyebabkan kematian Norazita. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman berhujah mustahil untuk Laude melepaskan tembakan tanpa niat. Beliau berkata, ini kerana sebelum dia memetik picu, dia perlu meletakkan pin keselamatan dalam kedudukan tembak. Hakim Raus yang bersidang bersama-sama Hakim Besar Malaya Tan Sri Zulkifli Ahmad Makinuddin dan 3 Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Ahmad Ma'ruf, Tan Sri Hasanlah dan Datuk Zaharah Ibrahim berkata, pihak pembelaan tidak berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pihak pendakwaan. Sabitannya adalah kukuh. Mahkamah dalam keputusannya berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang mensabitkan Laude bersalah membunuh dan melakukan rompakan dengan melepaskan tembakan menggunakan senjata api dengan niat menyebabkan kematian Norazita. Dengan keputusan Mahkamah Persekutuan, tertuduh akan tetap ke tali gantung. Keputusan amat melegakan bagi rakyat Malaysia yang mengikuti perkembangan kes ini. Apatah lagi keluarga mangsa, rata-rata meluahkan rasa kesyukuran akhirnya penjenayah tetap dihukum gantung. Ini adalah antara kes yang amat menyayat hati rakyat Malaysia dan melalui kes ini, kerjasama antara kita dapat dilihat untuk memastikan penjenayah ini mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan kejamnya. Nak merompak, kenapa harus membunuh? Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Norazita. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Sekian.